Okay, sekarang kita tengok 2.3 pembezaan peringkat kedua. Maksudnya kita buat pembezaan sebanyak 2 kali. Okay, so kita tengok cara nak tuliskan simbol dia. Bila kita buat pembezaan satu kali, kita tulis macam ni ya. So katakan kita ada y sama dengan fx. Kita buat pembezaan sekali, kita tulis dy dx f prime x. Kalau kita buat pembezaan kali kedua, kita tulis d2y dx2 atau f prime prime x. Macam ni pun boleh. So ada dua cara. Cara pertama ini dia d2y dx2. Ini f prime prime x, ini cara kedua. Okay. So dia tulis di sini juga d2y dx2, maksudnya buat pembezaan 2 kali. Kamu tapat dy dx dulu, lepas tu bezakan dia sekali lagi. Okay. Atau kamu tulis macam ni pun boleh. F prime prime x, maksudnya bezakan f prime x sekali lagi. Okay, kita tengok contoh. So y sama dengan 2x kuasa 3 tambah 4x kuasa 2. Kita buat pembezaan kali pertama dulu. Kita tulis dy dx. So ingat cara dia. Kuasa pindah ke depan. 3 kali dengan 2 dapat 6. 6x kuasa 2. So kuasa tu pindah ke depan. Lepas tu kuasa tu tolak 1. Itu sebab ada kuasa 2 di situ. Tolak 2, tolak 1. Okay, lepas tu kuasa pindah depan. Ini pun sama. 2 kuasa 2 tu pindah ke depan kali dengan 4 dapat 8. Lepas tu x kuasa 2 tu jadi 1. Kita tolak 1, dapat 1. Okay, so itu pembezaan peringkat pertama. Dan kita buat pembezaan peringkat kedua. Macam ni. Kita bezakan 6x kuasa 2. 2 tu pindah depan jadi 12. 2 kali 6, 12 x. 8x kita bezakan dapat 8. Macam tu lah. So kita buat pembezaan sebanyak 2 kali. Okay. Contoh lagi, kalau kita ada fx sama dengan 5 per x, kita pindahkan x tu ke atas jadi 5x kuasa negatif 1. Dan kita buat pembezaan kali pertama, di mana kuasa negatif 1 ni boleh pindah ke depan dan darab. Negatif 1 darab dengan 5 dapatlah negatif 5. Lepas tu kuasa x itu negatif 1 kan, kita tolak 1 lagi jadi negatif 2. Jadi negatif 2. Dan kita buat pembezaan sekali lagi. Kuasa negatif 2 ni pindah depan. Negatif 5 darab negatif 2 jadi 10. Kuasa negatif 2 tolak 1 lagi jadi negatif 3. Bila kita dapat jawapan ni, kita pindahkan x kuasa negatif 3 ke bawah. Dan dia jadi x kuasa 3. Macam tu lah. Kita biarkan ini sebagai jawapan akhir. So buat pembezaan sebanyak 2 kali ya. So itulah cara dia. Okay, so kita teruskan muka surat seterusnya. Okay. 2.4 aplikasi pembezaan. Okay, so kita belajar pembezaan dan ada banyak aplikasi ya. So salah satu ialah cari tangent. Cari tangent lah. Kita tengok dulu. Kecerunan tangent M1. Nilai terbitan pertama pada titik perkenaan. Okay, so bila kita tengok ni ya, lebih baik kita ada satu gambar raja atau graf supaya kita boleh bayangkan apa yang berlaku di situ. Okay, so contohnya saya guna ini sebagai contoh.
Y sama dengan X kuasa 3 tolak 2X kuasa 2. Okay, so saya lukiskan graf dia. Soalan ini dia tak panggil kita lukis graf. Saya lukiskan graf untuk kamu tengok saja. Okay, so kita tengok di tepi ya. Y sama dengan X kuasa 3 tolak 2X kuasa 2. Saya buat pemfaktoran. X kuasa 2 X tolak 2. Dan saya tengok graf. Ada dua punca, satu ialah kosong, satu lagi 2. 0, 2. Macam ni. Sini Y, sini X. Okay, itu graf kita. Dan titik ni dia bagi satu titik 39 ni. 39 lebih kurang di sini. 39. Okey, so graf sudah dilukis. Sekarang kita tengok apa yang kita nak cari di sini. Tentukan kecerunan tangent dan normal kepada setiap lengkung pada titik yang diberikan. So maksudnya kita nak cari kecerunan tangent dan kecerunan normal. Saya lukiskan dulu. Tangent tu macam ni. Mungkin saya guna warna yang lain. Tangent ni dia menyentuh lengkung tu pada satu titik saja. Contohnya titik ni. Dia menyentuh lengkung tu pada titik itu. Ini tangent. Tangent. Okay. So nak cari kecerunan dia, caranya kita ada persamaan lengkung Y sama dengan sesuatu. Kita bezakan dy dx. Selepas kita bezakan, kita gantikan nilai X3 ni ke dalam X dan kita dapat kecerunan tangent. So ini sama dengan kecerunan tangent. So langkah dia senang saja. Bezakan, lepas tu masukkan koordinat X yang diberi. Okay, so dua langkah. Okay, so kita tengok untuk soalan ni. Kita bezakan dy dx. Okay, untuk bezakan ni ingat kuasa pindah ke depan jadi 3x. Kuasa 3 ni jadi kuasa 2. Kuasa tu kita tolak 1 jadi kuasa 2. Okay, lepas tu kuasa 2 ni pindah depan, 2 darab 2 jadi 4. Kuasa 2 jadi kuasa 1. Macam ni. Selepas kita bezakan, kita masukkan nilai X. Nilai X kita 3. So X sama dengan 3. Dy dx jadi 3 kuasa 2 4 3. Lepas tu 27 tolak 12 dapat 15. 15 ni gradient atau kecerunan tangent 15. Okay, so sudah dapat ni kecerunan garis itu. Dan kita juga nak jawab satu lagi soalan. Okay, kecerunan normal. Kita nak cari kecerunan normal juga. So kita tengok gambar raja ni sekali lagi. Normal tu apa? Normal ialah satu garis yang berserenjang dengan tangent. Macam ni. Berserenjang. Maksudnya ada 90 darjah di situ. Okay. So garis yang berwarna hijau ni inilah normal. Normal. So kita perlu guna formula serenjang.
Okay. So kalau dia berserenjang, maksudnya 90 darjah bersudut tepat, kita perlu guna formula ini. Formula kedua ni, kecerunan normal M2 sama dengan negatif 1 per kecerunan tangent. Okay. So formula ini. Formula ni dari mana? Dari formula ni. Dari sini ya. M1 ni kecerunan tangent, M2 ni kecerunan normal. Darabkan dia, sebab dia berserenjang, kita akan dapat negatif 1. Kalau kita susun semula, M2 biarkan di kiri seperti ini. M1 ni pindah ke kanan, dia akan jadi bahagi. Itu sebab kecerunan tangent di bawah ni, sebab dia dari sini ya, pindah ke bawah jadi bahagi. Negatif 1 masih dikekalkan di atas. Negatif 1 bawah ni M1. Okay, so kita nak gunakan konsep ni untuk cari kecerunan normal. Kecerunan normal sama dengan negatif 1 kecerunan tangent. Kecerunan tangent 15. So kita masukkan ke bawah, kita dapatlah M2. M2 ialah kecerunan normal. Negatif 1 per 15. Macam tu lah. Okay. So kita tengok lagi bahagian P pula. Bahagian B. Bahagian B, tentukan persamaan tangent dan normal kepada setiap lengkung pada titik yang diberikan. Tadi kecerunan tangent dan normal. Sekarang persamaan tangent dan normal. So maksudnya kita perlu cari kecerunannya dulu. Selepas kita cari kecerunan dia, kita perlu guna garis rumus untuk garis lulus. Rumus dia ini, Y tolak Y1 sama dengan M kecerunan X tolak X1. Okay. Kita guna rumus ni sebab garis tangent kita ialah garis lulus. Normal kita pun garis lulus. So itu sebab kita perlu guna rumus persamaan garis lulus ini. Okay. So perbezaannya ialah untuk tangent kita masukkan kecerunan tangent. Contohnya ini 15, kita masuk ke M. Kalau kita nak cari persamaan normal, kita perlu masukkan kecerunan normal ke dalam M. Itu perbezaan dia. X1, X2 ni ialah garis di mana tangent atau normal tu melalui. So contohnya 39. So kita boleh ambil 3 ni sebagai X1, 9 ni sebagai Y1. So garis yang dilalui oleh tangent atau normal, kita ambilkan itu sebagai X1 dan Y1. Okay. So kita tengok satu contoh. Maksudnya langkah dia macam ni. Y sama dengan Fx, ini kecerunan, ini persamaan graf. Kita bezakan dy dx. Lepas tu kita ganti x. Katakan x1 lah, katakan. Okay, so dy dx sama dengan f prime x1. Ini ialah kecerunan tangent. Bila dapat kecerunan tangent, kita guna Y tolak Y1 sama dengan M kecerunan tangent X tolak X1 untuk mencari persamaan tangent. So kalau kita nak cari persamaan normal, langkah dia macam ni. Dari sini kita guna kecerunan tangent darab kecerunan normal sama dengan negatif 1, dan kita cari kecerunan normal.
Okay. Selepas kita cari kecerunan normal, kita perlu tahu tangent normal kita pun garis lurus. So kita guna persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus macam ni. Dan kita dapatlah persamaan normal. Okay, so ini langkah dia macam ni. Okay, so kita ikut saja langkah untuk mencari persamaan tangent dan persamaan normal, dan kita buat dalam bahagian B. Okay, so kita tengok bahagian B ni. Tentukan persamaan tangent dan normal kepada setiap lengkung pada titik yang diberikan. So, Y sama dengan 2X kuasa 2 tolak 5X. Okay, so kita nak buat apa? Kita nak bezakan. Gantikan X dengan X yang diberi, iaitu 3. Okay, kita buat itu dulu. Kita bezakan 4X tolak 5. Kita gantikan X dengan 3. Kita dapat 4, 3 tolak 5, ini 7. 7 ni kecerunan tangent. Kecerunan tangent. Okay. Kita tengok carta alur kita. Selepas cari kecerunan tangent, kita kena guna formula atau rumus persamaan garis lurus ini. So, kita buat macam ni, Y tolak Y1. Inilah X1 Y1. Y tolak Y1 sama dengan kecerunan tangent X tolak X1. Macam ni. Y tolak 3 7X tolak 21. Y sama dengan 7X tolak 18. So inilah persamaan tangent. Sekarang kita tengok carta alur kita. Kita sudah selesai semua ni. Nak cari persamaan normal pula, kita perlu ambil kecerunan tangent, dan kita guna formula ni untuk cari kecerunan normal. So kecerunan normal sama dengan negatif 1 kecerunan tangent, iaitu 7. 7 kita masukkan 7 di bawah. Dan selepas tu kita tengok carta alur kita. Selepas kita buat ini, kita guna persamaan garis lurus sekali lagi, tetapi kecerunannya menjadi kecerunan normal. X1 Y1 tu masih 3. So, Y tolak 3, kecerunan normal X tolak 3. Y tolak 3 negatif 1 per 7X 3 per 7 3 tambah 3 per 7. Okay, so 3 per 7 tambah 3 dapatlah 24 per 7. Dapatlah ni. Ini kita panggil persamaan normal. So itulah dia. Okay, kita ikut carta alur ni dan kita buat mengikut inilah. Dia tak susah. Kita perlu ingat langkah dia. Kalau ingat langkah senang saja, ikut saja macam robot saja. Kita buat macam robot. Okay, so dia tak akan pusing banyak untuk soalan sebegini. Kita ikut langkah saja. Okay, so kita teruskan. So banyak lagi soalan. Kalau kita tengok soalan 4 ni kamu perlu tahu bila kita buat pembezaan kan, kita perlu guna petua hasil bahagi. Susah sikit lah kena guna petua hasil bahagi yang kita belajar minggu lepas untuk carikan kecerunan dia.
So itu nanti bila kamu buat kerja, kamu buat latihan sendiri, kamu boleh tengok, boleh cuba ni. Kena guna petua hasil bahagi untuk carikan DYDX dia. Okay, so saya biarkan untuk kamu buat sendiri. Dan kita tengok C dulu. Okay, kita nak selesaikan masalah. So soalan 1, diberi garis lurus Y sama dengan 4X tambah K ialah tangent kepada lengkung ini. Okay, so maksudnya macam ni ya. Kita ada satu lengkung. Lengkung dia sebenarnya tak perlu lukis sebenarnya. So saya lukis di sini untuk kamu bayangkan lah. Okay, so dia macam ni. Dia bagi satu lengkung. Y sama dengan 2X kuasa 2 tolak 5. Bawah ni tolak 5. Kita ada satu tangent lah. Tangent tu di mana, katakan tangent itu di mana. Okey, katakan sini lah. Kita tak tahu lagi sebenarnya. Okey, saya main teka-teki saja. Okey, katakan di situ. Okey, so itulah tangent kita. Okey, so tangent kita persamaan dia Y sama dengan 4X tambah K ya. Apa yang penting di sini ialah kita perlu tahu ini kecerunan tangent. Kecerunan tangent. Okay, kita tengok carta alif kita sekali lagi dengan cepat. Kita ada Y sama dengan Fx. Lepas tu kita bezakan. Lepas tu kita gantikan X dengan X1 yang diberi. Itu langkah yang kita belajar tadi. Dan apa yang kita dapat ialah kecerunan tangent. Kecerunan tangent lah. Selepas tu kita buat Y tolak Y1 sama dengan kecerunan tangent X tolak X1. Kita dapat persamaan tangent. Macam ni lah langkah dia secara umum. Tetapi sekarang dia macam terbalik. Dia sudah beri kita persamaan tangent. Okay, maksudnya ini Y sama dengan 4X tambah K ni yang bawah ni sudah beri. Yang atas sekali itu persamaan lengkung pun dia sudah beri. Dia beri persamaan lengkung, dia beri persamaan tangent yang ini. Yang tengah-tengah ni tidak diberi. Kita perlu buat. Kita perlu carikan. Okay, so kita buat macam ni ya. Kita ikut carta alif di sini. Maksudnya kita perlu guna persamaan lengkung ini. Kita bezakan. Jangan bezakan ni ya. Jangan bezakan tangent lah. Kita tak bezakan tangent. Kita bezakan lengkung. Okay, saya labelkan dulu. Ini lengkung. Lengkung lah. Tangent tu garis lurus. Kita bezakan lengkung. So maksudnya macam ni ya. Bahagian A. Ini lengkung kita. Y sama dengan 2X kuasa 2 tolak 5. Kita bezakan dia. 4X. Selepas kita bezakan, kita berada pada peringkat ini. Nak masukkan X yang diberi, tak boleh sebab dia tidak diberi. Tidak diberi ya. Kalau kita tengok lengkung ni dan tangent ni, itu titik ni tidak diberi. Titik ni dulu dia beri, tengok ada beri, ini pun ada beri. So ini tidak diberi. Tidak diberi ya. So kita ada keadaan macam ni, 4X. Nak masukkan X koordinat tak boleh sebab tidak diberi. Tetapi
kita tahu, kita perlu buat secara terbalik sekarang. Kita sudah tahu persamaan tangent. Persamaan tangent ni kecerunan tangent di sini. Kecerunan tangent. Maksudnya ini. 4 ni. 4 ni kecerunan tangent. Kecerunan tangent sebenarnya ialah dy dx. Okay. So, maksudnya kita ada y sama dengan 4x tambah k. Inilah kecerunan tangent. Kecerunan tangent ialah dy dx. Boleh masuk ke sini. Bila saya masuk 4 ke situ, saya dapatlah x2, x1 lah yang tidak diberi itu. Okay. So, saya masukkan 4 ke situ. 4x 4 bagi 4 dapatlah x. X ini x1. X1 lah. X1 ialah titik di sini. So x dia sudah tahu di mana tangent bersentuhan dengan lengkung. X dia, koordinat dia 1. Y dia tak tahu lagi. Tapi x sudah tahu. Okay. So nak cari y senang saja. Nak cari y, kita masukkan x1 ni ke sini. Ke sini ya. Lepas tu carikan y dia. Kenapa masukkan ke lengkung? Sebab lengkung ni maklumat dia lengkap. Kita sudah tahu semua nilai. So kamu masukkan 1 ke sini. Apa yang kamu cari tu y. Y ialah y koordinat titik ni. Okay. So saya masukkan. Saya panggil ni persamaan 1. Saya masukkan ke persamaan 1. Y sama dengan 2. 1 kuasa 2 tolak 5. Dapatlah negatif 3. Inilah y1. X1 y1 ialah 1 tolak 3. 1 tolak 3 ni jawapan untuk B. Jawapan B. Koordinat titik sentuhan sudah dapat dicari. Tapi jawapan A tu belum dicari lagi. Okay. Macam mana nak cari? Caranya kita masukkan x1 y1 ke y sama dengan 4x tambah k. So maksudnya macam ni lah. Saya masukkan y dengan negatif 3, x dengan 1, dapatlah k negatif 7. Macam tu lah. Sudah dapat cari jawapan untuk bahagian A. So itulah dia. Okay. So mungkin kamu rasa kenapa saya buat B dulu baru sampai A. Tapi soalan tanya A dulu baru B. So saya macam sudah terbalik. Memang betul sudah terbalik. Dia ada cara lain lah sebenarnya. Ada cara lain lah. Cara lain dia macam ni. Cara lain ni perlu guna konsep tingkatan 4. Cara lain lah. Di mana bila kita belajar tingkatan 4 lah, bab dia kuadratik, di mana kalau kita ada dua graf yang bersentuh pada satu titik, kita panggil ini satu punca. Satu punca kita guna B kuasa 2 tolak 4AC sama dengan kosong. So itu cara tingkatan 4. Mungkin sudah lupa atau mungkin masih ingat lagi ya. Tapi saya tulis saja lah. Untuk satu punca B kuasa 2 tolak 4AC sama dengan kosong. Okay, so cara
cara ini kita buat macam ni. Mula-mula kita ada 2 garis. Ini 1, ini 2. Kita biarkan 2 sama dengan 1. Dua-dua pun y kan, kita boleh samakan mereka. 2x kuasa 2. 2x kuasa 2 tolak 5 sama dengan 4x tambah k. 2x kuasa 2 tolak 4x tolak 5 tolak k sama dengan 0. Okay. Kita ada A, ada B, ada C. Kita guna B square tolak 4AC sama dengan 0. B ni macam ni, 4, A tu 2, C negatif 5 negatif K sama dengan 0. Dan kita selesaikan dia. 16 tolak 8, kembangkan 40, 8K sama dengan negatif 56, negatif 7. Boleh dapat K dulu. Okay? So itulah cara dia. Agak panjang cara ini. Bila saya buat cara ni, ini cara terbalik ni pun sudah siap. Sama panjang jalan kerja dia. So bila dapat K, kalau kita nak teruskan, kita buat macam ni. Baru buat B sekarang. So macam mana nak cari B ni? Salah satu cara ialah persamaan serentak. Persamaan serentak ialah cari titik persilangan. Di sini titik sentuhan. Sama juga. 1, 2. Okey, 2 sama dengan 1. 2 tolak 5. 4x tolak 7. 2x kuasa 2 tolak 4x. Tambah 2 sama dengan 0. Faktorkan. Dapat x sama dengan 1. Cari y pula. So y dapat negatif 3. Dapatlah titik sentuhan dia. Sama jawapan macam tadi. Tadi 1 negatif 3. Sekarang pun 1 negatif 3. Ini cara pertama. Ini cara kedua. Ada 2 cara. Okay, so ikut suka hati kamu lah. Kita sambung. Okay, kita tengok lagi soalan 2 ni. Soalan 2. Cari persamaan tangent kepada suatu lengkung y sama dengan x kuasa 2 x tolak 3 pada titik A 3, 0. So, kalau kita tengok ini kita hanya perlu ikut carta aliu yang saya buat tadi itu. Langkah pertama, cari dy dx. Cari dy dx. So, dy dx 3x kuasa 2 tolak 6x. Dapat. Langkah kedua, masukkan x dengan 3. Titik A itu. So, dy dx dapatlah 3 kuasa 2, 6, 3. 27 tolak 18 dapat 9. Itu dy dx kita. Ataupun ini kecerunan tangent. Okay. Nak cari persamaan tangent, kalau kamu masih ingat carta aliu tu, sekarang kita guna formula y tolak y1 sama dengan kecerunan tangent x tolak x1. Baik, kita teruskan. Dapatlah ini persamaan tangent. So
ikut catat alif itu secara terus. Nah, ini soalan uh, yang mudah, okay? Soalan asas, okay? Soalan asas, bukan mudah lah, asas. So, ikut langkah saja. Dia tak buat macam terbalik macam tadi. Bahagian B pula. Ya. B ini, jika tangent kepada lengkung dalam A pada titik A dan B adalah selari, cari koordinat titik B. Okey, apa maksud dia? Dia cakap, okay, saya lukiskan satu gambar aja untuk kamu bayangkan. Kita ada satu lengkung. Lengkung itu macam ni ya. Lengkung tu macam ni. Sini kosong, sini 3. So itu lengkung dia. Tangent dia macam ni. Sentuh pada titik A. Titik A, koordinat dia 3, kosong memang di situ. Dan bahagian B ni, dia cakap bahagian B, apa yang dia cakap ialah jika tangent kepada lengkung dalam A pada titik A dan B adalah selari. Maksudnya kita ada tangent pada titik A, kita pun ada tangent pada titik B, mereka selari. Lebih kurang di sinilah, lebih kurang di sini. Lepas tu tangent dia. Ini B ya. So selari. Ini dan ini selari. Carikan titik B. Carikan titik B ya. So kalau dia cakap selari, konsep kita ialah sama kecerunan. Selari maksudnya sama kecerunan. Kecerunan untuk garis ini kita sudah tahu kecerunan dia 9. Ini kecerunan tangent 9. So kecerunan ini pun 9 sebab dia selari. Sama kecerunan. Kecerunan ni dy dx. Kecerunan tangent ialah dy dx. Itu konsep yang penting. Kecerunan tangent ialah dy dx. Ingat ni. Sini pun kita sudah ada buat macam tu. Kecerunan tangent 9 ni dy dx. Okay. So kita buat macam ni. Dy dx kita 3x kuasa 2 tolak 6x. Ini apa yang kita dapat tadi. Okay. Sekarang kecerunan dia 9. Maksudnya dy dx dia 9. 3x kuasa 2 tolak 6x. 3x kuasa 2 tolak 6x tolak 9 sama dengan 0. Bahagi 3. X kuasa 2 tolak 2x tolak 3 sama dengan 0. Kita faktorkan. Kita dapat 2x. 2x lah. Salah satu ialah 3 dan satu lagi ialah -1. Kenapa dapat 2x? Sebab ada 2 titik yang ada kecerunan 9. Titik A, x dia 3. Memang x dia 3. So ini untuk titik A. Ini untuk titik A, maksudnya ini untuk titik B. Titik B, x dia -1. Lebih kurang lah, sebab dia di sebelah kiri asal dia. Okay, ini asalan 00. So sebelah kiri x dia -1, logik juga. Okay, so ini untuk B.
Dan kita tak perlu hirau A ni. A ni kita sudah tahu koordinat dia 30. Kita nak tahu koordinat B. Kalau X dia -1, Y dia berapa. So Y ni nak tahu berapa, kita perlu masukkan X sama dengan -1 itu ke dalam lengkung. Kenapa lengkung? Sebab titik B ni berada di atas lengkung. So kita masukkan ke dalam lengkung. Lengkung maksudnya ni. Inilah lengkung, persamaan lengkung. Okay, so katakan saya panggil dia persamaan 1. Masukkan, gantikan X sama dengan -1 ke persamaan 1. Y sama dengan -1 kuasa 2, -1 tolak 3, Y sama dengan -4. So B -1 -4. So kalau kita tengok ni lebih kurang lah -1 -4. So itulah jawapan dia. Ini masalah, selesaikan masalah. Perlu ada konsep yang kukuh di belakang dia untuk selesaikan soalan sebegini. Sudah jadi susah sebenarnya. So kita tengok lagi soalan 3 ni. Soalan 3, okey. Kita tengok ini juga. Soalan 3. Garis normal. Normal. Kalau kamu masih ingat, normal tu berserenjang dengan tangent kepada lengkung Y sama dengan 4/X pada titik A, 41. Menyilang lengkung itu sekali lagi pada titik B. Saya lukiskan graf. So bila ada graf, kamu tengok lebih faham. Tapi bila jawab soalan tak perlu lukis graf. Dia tak suruh kita lukis graf. Y, X. Okay, saya tahu ini 4/X ni graf dia macam ni. Dia macam ni dan macam ni. Okay, itu graf lengkung kita. Y sama dengan 4/X. 41 lebih kurang di sini. 41. Tangent dia menyilang lengkung itu sekali lagi pada titik B. Okey, macam ni ya. Kita tahu tangent dia macam ni. Ini tangent. Normal dia macam ni, berserenjang. Ini normal. So soalan beritahu kita normal ni menyilang lengkung itu sekali lagi pada titik B. Okay, kalau saya nak tengok mana titik B ya, saya perlu panjangkan graf kita. Panjangkan. Normal tu perlu panjangkan juga. Dia bersilang di bahagian bawah ni. Itu dia. Itu titik B. Dia macam tu. Normal tu menyilang lengkung sekali lagi pada titik B. Cari B. Okay, nak cari B ni. So kita ada konsep macam ni ya untuk normal kan. Konsep kita macam ni. Okay, saya lukis sekali lagi catat alur yang kita belajar tadi. Dari persamaan lengkung kita bezakan. Kita masukkan X dengan X1. Kita dapatlah kecerunan tangent. Lepas tu kecerunan tangent
darab kecerunan normal sama dengan negatif 1 kecerunan normal ialah negatif 1 per kecerunan tangent. Ini apa yang kita belajar tadi ya. Okay, so sekarang kalau kita ikut jata Aliu ni, apa yang kita boleh buat ialah kita boleh buat pembezaan dulu. Lengkung sudah ada. Kita ada lengkung. Y sama dengan 4 per X atau 4X kuasa negatif 1. Buat pembezaan. Negatif ni pindah depan jadi negatif 4X kuasa negatif 2. Negatif 4 per X kuasa 2. So itulah langkah pertama. Ada lengkung, bezakan, masukkan X dengan X1. Tengok normal ni, dia melalui titik 4. 1 tak guna, 4 kita guna. 4 ni kita masuk ke X. So masukkan X sama dengan 4 ke dy dx dan kita akan dapat kecerunan tangent. Negatif 4 kuasa 2 dapat negatif 1 per 4. Ini kecerunan tangent. Sekarang kita tahu kecerunan normal ialah negatif 1 bahagi kecerunan tangent. So macam ni. Kecerunan normal ialah negatif 1 bahagi kecerunan tangent. Lepas tu kita dapat 4. Kecerunan normal ialah 4. Kecerunan normal 4 lah. Kalau kita tengok lagi ya, selepas cari kecerunan normal, kita boleh cari persamaan normal dengan cara ni. M normal X tolak X1. Dapat persamaan normal. So itu cara Aliu yang kita belajar tadi. So kalau kita teruskan ni, nak cari persamaan normal, kita buat Y tolak ini ya, titik A ya. Titik A. 41 ini X1 Y1. Y1 ialah 1 sama dengan 4X tolak 4. Y tolak 1 4X tolak 16. Y sama dengan 4X tolak 15. Okey, inilah persamaan normal. Persamaan normal sudah dapat. Tapi kita nak cari titik B. Sini kita dapat persamaan normal ikut cara Aliu yang kita belajar sejak awal kelas ini. So dapat persamaan normal. Macam mana nak cari B pula? Kita perlu buat persamaan serentak di antara normal ni dengan lengkung. Dia bersilang di titik B kan. So lengkung ni Y sama dengan 4 per X. Kita buat persamaan serentak di antara kedua-dua ni. Kita akan dapat persilangan antara kedua-dua ni. Okay. Normal dan lengkung bersilang pada dua titik. Satu di sini, satu lagi di sini. Normal dengan lengkung bersilang di sini. Normal dengan lengkung bersilang di B. Kita perlu tahu kita akan dapat 2X. Satu untuk A, satu untuk B. Okay, kita tengok persamaan serentak. 2 sama dengan 1.
4 per X sama dengan 4X tolak 15. 4 sama dengan 4X kuasa 2 tolak 15X. 4X kuasa 2 tolak 5X tolak 4 sama dengan 0. Faktorkan X tolak 4. 4X tambah 1 X sama dengan 4 atau X sama dengan negatif 1 per 4. Ini untuk titik A. Okey. Ya, so kalau macam tu ini untuk titik B. Negatif 1 per 4. Memang logik lah. Sebab dia berada di sebelah kiri paksi Y tu. X dia memang bernilai negatif. Y dia pun bernilai negatif. So kita tengok dulu Y dia. So saya masukkan nilai X tu ke dalam mana-mana persamaan 1 atau 2. Sama saja. Sebab titik B tu melalui kedua-dua persamaan tersebut. Okay, so katakan saya guna persamaan 1. Y sama dengan 4 kali dengan ini tolak 15. Y sama dengan negatif 16. Tapaklah B. Negatif 1 per 4 negatif 16. Okay, so itulah dia tapak B. Dan kita tengok bahagian B pula. Hitung luas segitiga OAB. Kita tengok dulu. Luas segitiga OAB. O maksudnya titik asal. Ini dia. Ini O. OAB. Nak cari luas segitiga OAB. Berwarna putih ni. Cari luas ni. Okay. So caranya kita ada satu formula untuk luas segitiga. Kita boleh guna macam ni. Kita ada titik O, 0, 0, titik A, 4, 1, satu lagi titik B, negatif 1 per 4, negatif 16. Formula kita macam ni. Saya tuliskan formula dulu. Luas segitiga OAB. Formula dia X1 Y1 X2 Y2 X3 Y3. Ulang lagi X1 Y1. Lepas tu kita darab macam ni. Lepas tu kita darab secara menaik. Lepas tu kita masih ingat tak formula ini? Okay. Mungkin tingkatan 4 lah. Sudah belajar. Macam ni. Kita darab secara menurun. Dapat hasil ni kita tambahkan semua hasil bahagi kita. Dan lepas tu kita tolak dengan yang menaik tu, yang warna biru tu. X2 Y1, X3 Y2, X1 Y3. Ini formula kita. Okay. Sekarang kita guna luas segitiga OAB sama dengan setengah O A B. Lepas tu O lagi. Lepas tu darab macam ni. Setengah 0 tambah dengan negatif 1 per 4 tambah dengan 0.
tolak dengan, okey, sekarang kita darab secara menaik. Okey, kosong, lepas tu tambah dengan negatif 1/4, lepas tu kosong lagi, setengah, negatif 1/4, kosong, kosong, tambah 1/4. Sekejap, tengok lagi. Apa yang saya dapat ni? Kosong pada akhirnya. Kosong. Kosong. Saya dapat kosong. Sebenarnya bila kita dapat kosong, dia ada maksud tertentu. Maksudnya ialah OAB ni tidak membentuk segitiga. OAB ni membentuk satu garis lurus. Satu garis lurus. Itu sebab dia tak ada luas. Sebab ketiga-tiga titik tu membentuk satu garis lurus. Kita nak pastikan sama ada keadaan ini betul atau tidak, kita perlu tengok graf dia. Okey, katakan saya nak pastikan ini. Saya lukiskan graf dia. Okey, macam ni Saya masukkan graf paper. Katakan saya ambil ini. Okey, sekarang saya cuba tengok boleh tulis ke tak boleh ni. Okey. Saya ada 3 titik. Titik O sini 00, titik A, titik A 41, 41. Okey, 1 2 3 4 41. 41 ini titik A 41. Lepas tu titik B ni negatif 1/4, negatif 16. Negatif 1/4, negatif 4/16. Titik B di bawah. Oh, dia tidak membentuk satu garis lurus. Sebab kita sambung pun boleh nampak secara jelas dia membentuk segitiga. So ada masalah dengan jalan kerja di situ. Okey, saya tengok sekali lagi. Okey, tengok sekali lagi Mana ada kesilapan. Titik O, titik A, titik A cek lagi. Titik A memang diberi 41. 41. Titik B, titik O, darab bawah dulu kosong. Ini darab ini betul. Ini darab ini kosong. Tolak darab atas 04.
kosong. Ini darab ini negatif 1/4. Ini darab ini kosong. Negatif 1/4 tambah 1/4 masih kosong. Okey, ada sikit masalah. Tengok titik B pula. Titik B. Okey, kita kalkulator. Kali negatif 1/4 tolak 15 negatif 16. 4 kali negatif 1/4 negatif 16. Titik B memang betul. Kenapa dapat kosong pula? Okey, 0041 negatif. Cek dulu 4 darab negatif 1. Oh, kesilapan di sini. 4 kali ini dapat nilai besar lah, bukan ni lah. 4 kali ini dapat negatif 64. Okey, ada kesilapan. Okey, buat pembetulan dulu Ini negatif 64. Okay, so itulah sebab dia negatif 64. Ini bukan kosong. Kalau bukan kosong, dia tidak membentuk garis lurus. Kita tadi pun sudah tengok graf, dia memang bukan garis lurus. Okay, so kita dapat apa ni? Kita tengok setengah. Yang itu guna kalkulator. Tambah 1/4 dapat negatif 255/4. Modulus tu menyebabkan dia menjadi positif. 255/8 atau 31.875. So itulah luas segitiga. Okay, so sudah siap. So kita anggap cukup lah untuk hari ini. Okay, ya. Okay. Panjang Ya, memanglah ini selesaikan masalah. Memang panjang jalan kerja dia. Okay.